Salam sejahtera. Hari ini kami akan menjalankan sesi tutorial dan penyelesaian masalah berkaitan topik 7 tenaga. Murid-murid boleh menggunakan bahan pembelajaran iaitu soalan tutorial yang disediakan. Jadi, marilah kami bermula dengan sesi tutorial dan penyelesaian masalah ini. Jadi, sekarang kami akan masuk kepada bahagian yang pertama iaitu bahagian A, tenaga dan sumbernya. Jadi, soalan yang pertama, apakah maksud tenaga? Bolehkah murid-murid beritahu apa yang murid-murid faham tentang tenaga? Jadi, guru berikan penerangan tentang maksud tenaga. Tenaga merupakan sesuatu keupayaan atau kebolehan untuk membolehkan kami untuk melakukan sesuatu kerja dalam kehidupan seharian. Jadi, inilah maksud sebenar tenaga. Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Jadi, soalan yang kedua, tandakan betul pada sumber tenaga semula jadi. Apakah yang murid-murid faham tentang maksud semula jadi? Jadi, semula jadi bermaksud sesuatu yang wujud atau berlaku secara asli tanpa dibuat atau diubah oleh manusia. Sebagai contoh, haiwan, gunung, pokok merupakan contoh-contoh yang dikatakan sebagai semula jadi. Jadi, bolehkah murid-murid beritahu cikgu yang mana satu pilihan ini sama ada bateri, ombak atau matahari merupakan sumber tenaga semula jadi? Jadi, inilah jawapan dia, ombak, matahari. Jadi, kami akan pergi soalan yang seterusnya. Jadi, seterusnya ialah bahagian B, bentuk tenaga. Soalan yang pertama ialah padankan bentuk tenaga dengan contoh yang betul. Jadi, contoh-contoh yang merupakan jawapan ialah bateri, nasi atau loceng. Jadi, bagi tenaga elektrik, murid-murid berasa sama ada bateri, nasi dan loceng, mana satu ialah sumber tenaga yang boleh membekalkan tenaga elektrik. Jadi, bateri merupakan sumber yang boleh membekalkan tenaga elektrik kerana dia mempunyai tenaga kimia yang boleh berubah kepada tenaga kimia semasa kami ingin menggunakan bateri ini, seperti semasa kami memasukkan bateri ini dalam peranti elektronik. Jadi, yang kedua, tenaga bunyi. Jadi, antara nasi dan loceng, mana satu yang akan menghasilkan bunyi dan boleh didengari oleh kami? Jadi, jawapannya ialah loceng, kerana semasa kamu memukul loceng tersebut yang akan menghasilkan bunyi. Jadi, ini dikenali sebagai tenaga bunyi. Jadi yang akhir sekali, tenaga kimia berasal daripada. Jadi, nasi adalah jawapan dia. Nasi mempunyai tenaga kimia yang boleh membekalkan tenaga kepada manusia untuk menjalankan aktiviti seharian. Jadi, yang seterusnya kami akan pergi ke soalan yang kedua. Soalan kedua berkata, padankan jenis-jenis tenaga dan maksudnya. Maksud soalan kedua ini ialah, soalan kedua ini meminta murid-murid untuk memadamkan maksud yang betul bagi contoh-contoh tenaga yang berada dalam kotak ungu ini dengan maksud yang betul dalam kotak yang berwarna merah jambu ini. Jadi, yang pertama, tenaga haba. Bolehkah murid-murid memberitahu apakah maksud dengan tenaga haba? Okey, jadi tenaga haba merupakan tenaga yang dihasilkan oleh sesuatu objek atau bahan. Semasa kami menyentuh objek tersebut yang menghasilkan tenaga haba ini, kami akan berasa kepanasan. Jadi, maksud tenaga haba ini ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan. Jadi, yang seterusnya ialah tenaga nuklear. Apakah maksud dengan tenaga nuklear? Tenaga nuklear merupakan bahan atau sesuatu objek yang menghasilkan tenaga nuklear ini, dan tenaga nuklear ini boleh berubah bentuk kepada tenaga elektrik. Sebagai contoh, bahan yang digunakan iaitu bahan nuklear yang digunakan di loji nuklear akan berubah bentuk kepada tenaga elektrik, dan tenaga elektrik ini akan disalurkan kepada kawasan perumahan atau kawasan industri sebagai bekalan elektrik. Jadi, tenaga nuklear ini bermaksud tenaga yang terkandung dalam bahan nuklear.
Okey, jadi yang seterusnya ialah tenaga kinetik. Kinetik ini bermaksud sekiranya sesuatu objek sedang bergerak, jadi objek tersebut mempunyai kinetik. Okey, jadi maksud tenaga kinetik yang betul ialah tenaga yang dipunyai oleh objek yang bergerak. Okey, yang akhir sekali ialah tenaga cahaya. Ini sangat mudah kerana maksud cahaya ialah sebagai contoh, matahari dia menghasilkan dan memberikan cahaya. Jadi tenaga cahaya ini bermaksud apa-apa sahaja objek yang memancarkan cahaya telah menghasilkan tenaga cahaya ini. Jadi maksud tenaga cahaya ialah tenaga yang dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya. Jadi ini adalah jawapan bagi soalan kedua. Jadi yang seterusnya kami akan masuk kepada bahagian C, perubahan bentuk tenaga. Jadi soalan pertama, nyatakan perubahan tenaga yang berlaku apabila menghidupkan kipas. Jadi murid-murid, semasa kami ingin menggunakan kipas, kami akan menekankan switch. Jadi apabila kami menekan switch tersebut, terdapat elektrik yang sudah mengalir dalam litar kipas tersebut. Jadi ini akan menghasilkan tenaga elektrik kepada kipas untuk supaya kipas tersebut boleh berfungsi, kerana aliran elektrik tersebut adalah sumber tenaga elektrik yang membolehkan kipas ini berfungsi. Jadi tenaga yang pertama yang dihasilkan semasa kami menekankan switch tersebut ialah tenaga elektrik. Jadi tenaga elektrik ini adalah sumber tenaga elektrik yang membolehkan kipas ini untuk berpusing supaya kami boleh menggunakan kipas ini. Jadi tenaga elektrik ini akan berubah bentuk kepada tenaga kinetik. Jadi semasa kami ingin menyatakan menunjukkan perubahan bentuk tenaga ini, kami haruslah menggunakan simbol anak panah untuk bermakna sesuatu tenaga telah berubah kepada bentuk tenaga yang lain. Jadi dalam keadaan ini, semasa kami menghidupkan kipas ini, tenaga elektrik akan berubah kepada tenaga kinetik. Jadi tenaga kinetik ini merupakan tenaga yang membolehkan kipas ini untuk berpusing. Seterusnya ialah soalan kedua. Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku apabila menyalakan lampu sulur. Jadi murid-murid, sebelum kami menggunakan lampu sulur ini, kami pasti perlu memasukkan bateri ini ke dalam lampu sulur ini. Kerana bateri ini merupakan objek atau bahan yang boleh membekalkan sumber tenaga elektrik ini kepada lampu sulur ini supaya lampu sulur ini boleh bercahaya. Jadi ketika menyalakan lampu sulur selepas kami memasukkan bateri ini, tenaga kimia dalam bateri ini akan berubah kepada tenaga elektrik. Yang seperti yang cikgu katakan, tenaga elektrik yang telah diubah daripada tenaga kimia yang terdapat dalam bateri ini akan menjadi sumber tenaga elektrik kepada lampu sulur untuk bercahaya. Jadi kemudian tenaga elektrik ini akan berubah kepada tenaga haba dan juga tenaga cahaya. Jadi selepas memasukkan bateri ini ke dalam lampu sulur ini, jadi lampu sulur ini boleh berfungsi dan memancarkan cahaya. Yang seterusnya soalan ketiga. Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku apabila menggunakan kalkulator suria. Jadi murid-murid perlu perhatikan perkataan suria ini. Tenaga suria merupakan tenaga yang berasal daripada cahaya. Jadi dalam soalan ini pasti ada tenaga cahaya. Jadi tenaga suria yang diperoleh daripada matahari berubah kepada tenaga elektrik. Jadi tenaga elektrik ini akan menjadi sumber tenaga elektrik kepada kalkulator ini supaya kalkulator ini boleh berfungsi. Kemudian tenaga elektrik ini akan berubah kepada tenaga cahaya supaya kalkulator ini boleh memancarkan cahaya dan menunjukkan nombor-nombor tersebut semasa kami menekankan butang kalkulator ini. Jadi ini telah membolehkan kalkulator ini berfungsi. Dalam bahagian D, tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan.
Jadi dalam bahagian D ini, soalannya lebih menuju kepada soalan yang memerlukan murid-murid untuk berfikir. Jadi dia lebih menuju ke arah kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi murid-murid boleh cuba untuk berfikir situasi yang dikatakan oleh soalan ini dan juga cuba untuk menjawab soalan ini. Jadi kami mulakan dengan soalan yang pertama. Adakah tenaga hilang apabila bola berhenti bergolek? Jelaskan. Jadi maksud soalan pertama ini ialah sebagai contoh dalam satu situasi semasa kami menyepak bola tersebut, bola itu akan bergolek atau bergerak. Jadi soalan pertama ini bertanya, adakah tenaga yang telah dihasilkan semasa bola ini bergerak atau bergolek telah hilang apabila bola ini berhenti? Jadi cikgu harus menerangkan konsep yang betul sekali lagi. Jadi tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Tenaga hanya boleh berubah daripada satu bentuk tenaga kepada satu bentuk tenaga yang lain. Jadi jawapan yang boleh diberi berkaitan dengan soalan pertama ini ialah tenaga tidak akan hilang. Apabila bola bergolek, bola mempunyai tenaga kinetik kerana semasa bola bergerak, dia mempunyai dan menghasilkan tenaga kinetik. Jadi apabila bola berhenti, tenaga kinetik telah berubah kepada tenaga haba disebabkan oleh geseran antara bola dan lantai. Jadi semasa bola ini bergolek dan selepas dia berhenti, sebab yang menyebabkan bola ini berhenti ialah daya geseran. Daya geseran ini akan menghalang bola ini bergerak. Jadi ini akan menyebabkan bola ini menghasilkan tenaga haba. Jadi tenaga kinetik tidak akan hilang. Tenaga kinetik ini hanya berubah kepada tenaga haba semasa bola ini berhenti. Jadi tenaga ini tidak akan hilang. Jadi soalan yang kedua, berikan satu situasi harian yang menunjukkan tenaga tidak hilang tetapi hanya bertukar bentuk. Jadi maksud soalan kedua ini ialah soalan ini memerlukan pelajar untuk berfikir atau mencari contoh-contoh yang menunjukkan tenaga tidak akan hilang tetapi tenaga ini hanya berubah dari satu bentuk tenaga kepada tenaga yang lain. Jadi murid-murid boleh cuba berfikir apa yang murid-murid pernah perhatikan tenaga tersebut telah berubah kepada tenaga yang seterusnya dan bukan hilang atau dicipta. Jadi di sini cikgu akan menunjukkan jawapan contoh jawapan bagi soalan kedua ini. Jadi ini adalah contoh jawapan bagi soalan kedua. Apabila kita menyalakan lampu sulur, tenaga kimia dalam bateri berubah kepada tenaga elektrik. Tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga haba kerana tenaga elektrik ini dia membekalkan sumber tenaga elektrik kepada lampu sulur supaya lampu sulur ini boleh memancarkan cahaya. Jadi ini telah menghasilkan tenaga cahaya. Dan tenaga tidak hilang tetapi hanya berubah daripada satu bentuk ke bentuk yang lain, iaitu dari tenaga kimia berubah kepada tenaga cahaya dan juga tenaga haba. Jadi ini adalah semua soalan tutorial yang ingin cikgu sampaikan pada hari ini. Jadi semoga belajar. Sekian, terima kasih.